melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulianya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu hati. PHM. Pemimpin adalah sosok tubuh yang penting dan mempunyai peranan yang besar. Komunikasi juga merupakan satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh pemimpin untuk mengelola sesebuah organisasi. Saban hari kita didengarkan tentang pudarnya cara berkomunikasi. Jadi, masalah ini amatlah penting dan harus ditangani bagi mengelakkan runtuhnya sesebuah organisasi. Kami mempunyai sedutan forum perdana tentang cara berkomunikasi dengan para pemimpin bagi kolej profesional. Mari kita saksikan sedutan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Yang dihormati panel jemputan kita yang pertama iaitu Puan Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Nur Azzahan selaku pengarah Kolej Profesional Port Dickson. Apa khabar Puan? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya panel jemputan kedua ialah pengarah Kolej Profesional Batu Pahat, Tuan Muhammad Iskandar bin Baharuddin. Apa khabar Tuan? Diharapkan Tuan dalam keadaan yang baik. Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan seterusnya adalah panel jemputan kita yang terakhir adalah daripada pengarah Kolej Profesional Datuk Seri Muhammad Zain iaitu Puan Nurul Fatini binti Muhammad Rizal. Apa khabar Puan? Adakah Puan sihat? Baik, sihat. Okey. Cantik order. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan majlis, izinkan saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang sudi datang bagi menjayakan program forum ini. Ingin saya menceritakan serba sedikit tentang topik perbualan kita pada hari ini yang berkaitan tentang cara berkomunikasi bagi sesebuah organisasi. Seperti yang kita tahu, komunikasi ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Untuk melakukan sesuatu perbuatan itu pun, kita juga perlu berkomunikasi bagi berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Dengan itu, perkara ini amat penting dan perlu dititikberatkan bagi mengawal serta mencegah cara berkomunikasi yang salah. Dengan itu, saya ingin menyatakan bermulalah perbincangan kita pada hari ini bersama panel-panel jemputan kita yang pakar serta berpengalaman dalam perbincangan forum kita pada hari ini. Mari kita mulakan. Baiklah, bagi meneruskan perbincangan ini, saya akan menunjukkan beberapa soalan yang boleh memberikan input dan intipati yang berguna bagi penonton sekalian. Komunikasi adalah salah satu elemen penting yang perlu ada di dalam sesebuah organisasi. Pada pendapat Puan Nurul Fatini, apakah maksud komunikasi yang berkesan dalam konteks pentadbiran? Silakan Puan. Baik, terima kasih saudari moderator. Baiklah, okey. Komunikasi adalah satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Proses komunikasi ini penting digunakan dalam organisasi untuk mencapai objektif, untuk bertukar maklumat, mempengaruhi tingkah laku dan sebagainya. Baik, kebiasaannya komunikasi antara manusia adalah percakapan bahasa isyarat, penulisan, sikap dan boleh berbentuk penyiaran. Komunikasi juga boleh menjadi lisan atau tanpa lisan. Okey, proses komunikasi terdapat dua kategori iaitu komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Okay, seperti yang dimaklum, intrapersonal adalah proses komunikasi antara individu iaitu lebih dari seorang lah. Manakala intrapersonal adalah kontemplasi, intuitif, pemikiran, meditasi atau dikenali sebagai bercakap dengan diri sendiri dan bermonolog. Komunikasi berkesan merujuk kepada keberkesanan dalam menyampaikan sesuatu sumber, maklumat atau perutusan, idea dan pengetahuan kepada organisasi saya supaya penerimaan dapat menerima sesuatu maklumat dengan cara yang baik, tepat, tanpa menimbulkan kekeliruan atau salah faham. Okay, mesej yang disampaikan
mesti dapat difahami dengan jelas dan tepat oleh organisasi yang ditadbir oleh saya sendiri. Saya akan pastikan. Okay, komunikasi yang berkesan ni berpandukan kepada 7K, iaitu kepercayaan, konteks, kandungan, kejelasan, keupayaan mendengar, kaedah dan juga yang terakhir kesinambungan. Baiklah. Nak Baiklah. menjawab? Terima kasih Puan Fatini di atas penjelasan tersebut. Untuk maklumat semua, komunikasi ini merupakan satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin serta sesebuah organisasi pendidikan. Kerana jika kita mampu kuasai teknik berkomunikasi ini, ianya bagaikan perjalanan yang tenang di lautan. Umpamanya, sesebuah organisasi itu pasti akan berjalan lancar jika kita mampu berkomunikasi dengan baik. Seterusnya, kita akan meneruskan bagi kelangsungan forum ini dengan soalan yang kedua, iaitu bagaimanakah Encik Iskandar Baharudin sebagai seorang pemimpin Kolej Vocasional Batu Pahat memimpin organisasi ini di bawah penyelidikan Tuan, dan bagaimanakah Tuan menangani perbezaan pendapat dan menguruskan konflik dalam mencapai kerjasama bagi mengekalkan hubungan baik antara Tuan Pengarah dengan organisasi, guru serta ibu bapa atau dikenali sebagai Persatuan PIBG. Silakan Tuan. Baik, terima kasih Cik Izzah selaku moderator kita. Baik, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sesebuah organisasi, perbezaan pendapat adalah perkara yang biasa akan terjadi. Perbezaan pendapat mungkin akan menyebabkan sesebuah organisasi itu akan menjadi lemah jika kita tidak ditandingi dengan baik. Oleh itu, saya menangani perbezaan pendapat dan menguruskan konflik antara ahli jawatan kuasa di dalam struktur organisasi dengan cara menyelesaikan sesuatu perkara dengan langkah yang efisien seperti sentiasa positif dalam apa jua perkara yang menjadi isu atau timbulnya konflik haruslah melalui solusi yang positif. Baik, dalam konteks ini, saya menggunakan kaedah bermusyawarah, iaitu berbentuk dalam bersemuka, dan kaedah ini bukanlah satu-satunya kaedah yang semua orang boleh diguna pakai. Ianya juga bergantung kepada seseorang itu atau seseorang pemimpin itu, kerana ada ketikanya apabila kita ingin menyelesaikan masalah konflik ini, perlu menggunakan akal fikiran kita yang bijaksana. Namun, jika kita menggunakan tindakan yang tidak bersesuaian, ia akan mengundang lebih banyak isu. Oleh itu, cara saya mengekalkan hubungan baik dalam konteks antara guru, ibu bapa dan komuniti setempat bersama Persatuan PIBG ialah dengan melantik pihak yang bertanggungjawab terhadap PIBG seperti yang dipertua PIBG atau dikenali sebagai YDP PIBG, ya. Okey, sebagai ketua organisasi dalam PIBG, YDP itu adalah sebagai ketua organisasi dalam PIBG. Kebiasaannya saya akan melakukan mesyuarat AJK dan apa sahaja program yang ingin dilakukan sememangnya akan melibatkan pihak PIBG. Baik, itu sahaja jawapan saya. Baiklah, terima kasih Tuan Iskandar di atas jawapan dan olahan yang sangat memberi manfaat kepada kita semua, dan tidak lupa juga tentang nasihat yang diberikan. Perkara yang kita pendengarkan sebentar tadi amat membantu dalam menitik beratkan tentang teknik dan juga kemahiran berkomunikasi bersama ahli organisasi, guru-guru dan Persatuan PIBG. Seterusnya, kita akan bersama-sama dengan Puan Rabiatul Adawiyah, iaitu sebagai pengarah Kolej Vocational Port Dickson, bagi memberikan ulasan dan olahan untuk soalan seterusnya. Baiklah, soalan seterusnya ialah, sebagai seorang pemimpin, apakah personaliti dan kaedah yang Puan aplikasikan untuk membuat sesuatu keputusan atau kritikan yang membina serta tindakan yang terbaik bagi sesebuah organisasi di bawah penyelidikan Puan? Silakan Puan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk pengetahuan semua, personaliti yang dibawa oleh saya adalah berperwatakan tegas. Justru itu, cara yang boleh digunakan pakai dalam konteks ini berkemungkinan memiliki pendapat atau memiliki keputusan yang berbeza atau tidak sesuai dengan mereka. Ia perlu membuat keputusan yang terbaik dengan menenangkan keadaan supaya bagi mereka yang sedang marah dan yang dimarahi,
Bagi mereka yang sedang marah dan yang menjadi batu api, tidak sewajarnya untuk dimarahi kerana atas sebab tindakan yang tidak benar. Harus difikirkan, jika kita terus-terusan bertegang urat, ia adalah satu kesilapan yang besar. Jadi kita tidak ingin mengulang perkara tersebut. Jadi cara saya adalah apabila suatu pihak itu menjadi batu api, kita sendiri harus menjadi air. Ia ada satu kiasan tersebut amat berguna dalam konteks ini, iaitu secara ringkas menggunakan pendekatan B positif. Kemudian, ketika saya perlu membuat kritikan yang membina kepada sesetengah organisasi ataupun guru-guru lain, kaedah komunikasi yang saya akan gunakan adalah dengan melaksanakan beberapa kaedah seperti bersemuka. Maksudnya, bersemuka dengan mana-mana pensyarah yang berdedikasi atau bagi mereka yang menghadapi masalah ataupun tidak menerima jawatan yang diberikan. Sebagai contoh, mereka yang ketidakakuran seperti datang lewat ke pejabat. Cara yang terbaik yang diaplikasikan oleh saya adalah secara bersemuka dengan seorang demi seorang bagi menjelaskan tentang perbuatan mereka atau ketidakakuran yang berlaku pada masa yang sama. Sebagai bukti, perjumpaan tersebut saya akan rekodkan dan perlu mengisi borang konsultasi. Saya harap dapat menjawab persoalan moderator tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Rabiatul di atas kupasan yang cukup mantap dan padat tentang cara berkomunikasi yang tersendiri. Tanpa membuang masa lagi, saya akan menunjukkan soalan yang terakhir kepada mana-mana panel jemputan yang sudi menjawab soalan ini. Soalannya, fenomena COVID-19 yang telah melanda di seluruh dunia menyebabkan sistem bekerja dalam sesebuah organisasi menjadi sukar oleh sebab terdapatnya dinding yang memisahkan antara pemimpin dan orang bawahannya. Bagaimanakah Tuan dan Puan Pengarah mengatasi cabaran berkomunikasi di dalam memberi arahan sewaktu era pandemik? Silakan, ada yang mahu menjawab? Saudari moderator, saya berminat untuk menjawab soalan yang saudari kemukakan. Baiklah, dipersilakan Puan Fatini. Untuk cara saya dalam mengatasi cabaran komunikasi tersebut adalah dengan memberikan arahan sewaktu era pandemik ini dengan menggunakan media sosial. Contohnya, saya akan memberikan arahan kerja dan mengendalikan beberapa masalah yang sedia ada tentang sekolah, dan saya akan mengarahkan sesuatu perkara itu dengan menggunakan platform media sosial seperti Google Meet lah. Dari itu saya dapat berikan info ataupun perkara-perkara yang ingin disampaikan. Selain daripada Google Meet, saya juga gunakan aplikasi Telegram ya. Telegram ni saya dapat berkomunikasi dengan guru-guru yang lain. Untuk pengetahuan semua, di College Vocational Datuk Seri Muhammad Zain sendiri, Telegram merupakan alat utama untuk kami berkomunikasi antara pensyarah. Jadi daripada situ saya akan dapat sampaikan segala maklumat yang boleh dibaca, boleh diakses oleh semua pensyarah dan juga anggota kumpulan pelaksana maupun staf sokongan saya. Itulah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan. Baiklah, di mana-mana tempat juga pasti ada permasalahan. Tetapi setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Pencerahan daripada Puan Fatini pasti dapat membuka minda ataupun idea bagi menangani permasalahan yang terdapat daripada persoalan yang ditujukan sebentar tadi. Demikianlah forum ini dapat pelbagai jawapan daripada soalan yang dituju. Baiklah, daripada sedutan forum yang dibentangkan sebentar tadi, sebagai rumusan, semua pihak haruslah bermainkan peranan yang penting dalam menjayakan visi, misi dan matlamat sesebuah organisasi. Terdapat banyak pengetahuan, pengajaran dan nilai-nilai murni yang boleh diambil bagi membantu cara berkomunikasi dengan baik. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, perlulah membeli jiwa seseorang dengan mendekati dan beramah mesra supaya pihak mencapai kecemerlangan bukan untuk diri sendiri tetapi bersama. Pada penghujung ini,
saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton video ini. Yang baik datangnya daripada Allah SWT dan yang lemah datangnya daripada insan yang kerdil ini. Saya Amir Syafiq melaporkan daripada Berita TV 3.5. Sekian. Thank you.